Okey, kita mula insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kuliah subuh An-Nadi pada hari ini, hari Ahad 12 Februari 2023. Insya-Allah kita akan bersama Al-Fadil Ustaz Ahmad Usni sebentar lagi untuk bersama-sama dalam kuliah subuh yang bertajuk Kitab Tafsir Ibnu Katsir kupasan surah Juz'ul Amma. InsyaAllah bagi memberkati majlis, marilah sama-sama kita buka dengan umur kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Majlis juga turut mengalu-alukan kehadiran para guru, para sahabat sekalian, alumni Nadi Semakin dan juga hadirin yang bersama kita insya-Allah. Seterusnya, marilah sama-sama kita meneruskan kuliah dan dijemput pada Ustaz Ahmad Usni Abdul Rahman untuk menyampaikan kuliah beliau. Dipersilakan. Tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa nabiyyina Muhammadin khairu man ijtaba sallallahu alaihi wa ala alihi wa liman sara ala nahjihi wa istana bihadihi wa sunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana yassir lana wa la tu'assir wa atmim lana bil khair. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat inayah dari Allah juga dapat sama-sama kita meneruskan kehidupan, menyambung permukiman kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya terima kasih kepada Tuan Presiden selaku pemudah acara pada pagi ini, Datuk Rizwan. Guru-guru, para asatizah kami yang kami sayangi, kami hormati dan sentiasa kami sanjungi dalam kehidupan kami sebagai pendidik yang pernah memberi tunjuk ajar kepada kami dan selamanya kami dahagakan tunjuk ajar itu. Seterusnya sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada pagi ini kita akan memulakan ataupun meneruskan perbincangan kita dalam tafsir Ibnu Katsir. Saya telah pun berbincang dengan Dr. Izwan. Kita mula balik daripada suratul Naba. Ambil daripada juzuk 30, awal juzuk 30, iaitulah suratul Naba yang merupakan surah yang kita panggil surah yang ke-78 dalam Al-Quran. Surah Makkiyah mengandungi 40 ayat. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita cuba untuk mengambil istifadah ataupun manfaat daripada surah ini. Sebelum itu kita bila 40 ayat ni memang confirm lah hari ni memang takkan habis. Kita cuba membincangkan secara ringkas ataupun secara secara kita kata keseluruhannya secara amnya daripada ayat 1 sehingga 16. Bermula dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا
wa jannatin alfafa. Baik. Ayat pertama sehingga ayat 16 kita cuba untuk menghuraikan ataupun membincangkannya. Sebelum itu mari kita tengok nama-nama surah ini daripada saya minta maaf tak sempat nak buat slide. Nama-nama surah, nama tauqifiyah ataupun nama yang masyhur di dalam Al-Quran yang sebagaimana diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya surah An-Naba. An-Naba ni apa maksud dia? An-Naba bermaksud khabar, berita, dan juga nanti kita akan bincanglah apa maksud berita apa. Kemudian nama-nama dari sudut ijtihadiyah ataupun dari sudut ijtihad para ulama disebut surah Amma Yatasaalun, begitu juga surah At-Tasaul. At-Tasaul sebab dia tasaalun. Tasaul ni maksudnya pertanyaan-pertanyaan. Mereka bertanya, okey. Yatasaalun, surah Amma atas apa yang mereka bertanya. Kemudian disebut juga surah Al-Mu'sirat. Surah Al-Mu'sirat berpandukan kepada ayat 14 dalam surah ini yang bermaksud yang memerah, yang diperah, atau Al-Mu'sirat yang memerah lah. Wa anzalna minal mu'sirat. Mu'sirat itu yang memerah, yakni awan-awan. Yang dimaksudkan dengan mu'sirat itu adalah awan-awan yang memerah air hujan. Kemudian fadilat surah ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahawasanya Abu Bakar berkata kepada Nabi SAW, Abu Bakar tegur Nabi, "Ya Rasulullah, qad syibta." Wahai Rasulullah, engkau telah pun beruban, nampak beruban ya Rasulullah. Jadi Anas bin Malik meriwayatkan sebagaimana yang termaktub dalam Syama'il Muhammadiyah, bahawasanya Nabi SAW beruban tidak lebih sekitar 20 helai di rambut dan di janggut Nabi SAW. Itu yang sahabat-sahabat sampai kira uban rambut Nabi SAW. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syayyabatni Hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat." Aku telah diubankan ataupun aku beruban disebabkan oleh surah Hud, Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah Amma Yatasaalun dan surah Idza Syamsu Kuwirat. Sebab apa? Sebab apabila membaca surah-surah ini terlalu banyak perkara-perkara yang dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang cerita-cerita dunia, cerita-cerita akhirat yang menyebabkan berfikir, maka berfikir itu mendatangkan kematangan sehingga menyebabkan jadi tua cepat. Begitulah. Kan kita baca-baca pun tak tua-tua lagi, tak tua dari sudut apa, pangai kita tak apa nak tua lagi. Ini masalah kita pula. Pangai rambut beruban dah, perangai macam budak-budak ni. Kan? Jadi Nabi SAW mengatakan bahawasanya surah-surah inilah yang menyebabkan apabila dibaca, inilah yang menyebabkan dia beruban. Begitulah dari sudut zahirnya. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahawasanya Nabi SAW yaqra'un nadha'ir as-suratayn fi rak'atin. Nabi baca dalam satu rakaat dua surah yang lebih kurang sama dari sudut weightage-nya, iaitu Ar-Rahman wan Najmi fi raka'ah, suratul Rahman dengan surah An-Najmi fi raka'ah dalam satu rakaat. Kemudian Nabi membaca wa amma yatasaalun wal mursalat fi raka'atin. Nabi baca dua surah yang weightage-nya sama besar dalam satu rakaat, dan dua surah lagi dalam satu rakaat, iaitu surah Ar-Rahman dengan An-Najmi pada rakaat yang pertama, dan kemudian rakaat kedua Nabi membaca Amma Yatasaalun dan juga surah Al-Mursalat. Baik. Ini dari sudut fadilatnya. Apabila kita sembang dari sudut fadilat, maka kita tahulah bahawa surah An-Naba ini mempunyai kelebihannya, dan kelebihannya Nabi SAW sendiri membaca surah itu dan mengingatkan tentang beberapa perkara. Sebab bila kita tengok dalam surah ini secara keseluruhannya, secara umumnya, ruang lingkup surah ini membincangkan tentang hari kebangkitan, tentang hari kiamat, tentang tanda tanya, dimulakan dengan tanda tanya orang musyrikin kepada Nabi SAW tentang perkhabaran hari kiamat. Betulkah hari kiamat ni nak berlaku? Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memulakan pula dengan menceritakan beberapa aspek-aspek kemanusiaan yang Allah Ta'ala ciptakan atas muka bumi ini, kaitan antara bumi dan langit dan sebagainya. Maka disitulah yang kita nampak betapa besarnya kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak mampu untuk
dikalahkan ataupun dipersoalkan oleh manusia. Dan dalil-dalil kekuasaan Allah Ta'ala tentang perkara itu bakal berlaku. Bagaimana akhirat itu dikaitkan dengan dunia dan dunia itu menjadi sesuatu yang menggambarkan kewujudan akhirat. Kewujudan dunia adalah menggambarkan kepada kewujudan akhirat. Sebab tu tak boleh kita nak kata akhirat itu tak ada ataupun nak kata lari daripada akhirat. Sebab itu adalah fasa-fasa kehidupan yang bakal dilalui oleh manusia. Memang akan dilalui. Sebagaimana yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, memang itulah fasa dia. Kita tak boleh, is inevitable. Maknanya kehidupan dunia dia akan berakhir dan bermula dengan kehidupan baru. Kan? Dia bukan apa nama tu, kita ada 2-3 realm. We have 2 or 3 realms in one time, kan? Apa nama tu, ni kalau orang banyak tengok cerita Marvel, cerita Doctor Strange, dia sukalah, oh ni ada masa boleh travel, pergi sana, pergi sini, pergi bumi sana, pergi bumi sini, pergi. Tapi dalam perbahasan tafsir ada juga, antaranya tafsir Ar-Razi dan lain-lainnya menyebutkan tentang dunia-dunia yang berbeza ni. Ada orang kata alternate universe. Ulama dulu sebut tentang alternate universe. Hebat. Bila mana kita tengok bukan cerita Marvel je, maknanya dalam kitab tafsir pun dah ada perbincangan tentang alternate universe. So bila kita sebut tentang hal ni, kita memahami bahawasanya apa yang dibentangkan, diceritakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, itulah kebenaran yang kita perlu lalu. Itulah fasa. Sebagaimana manusia melalui fasa tua dia, begitulah dunia ni akan melalui umur dia. Usia dia sama. Maknanya usia itu berlalu dan fasa itu akan berlalu. Saya pernah didatangi oleh seorang profesor daripada Korea. Waktu tu cerita Korea tak famous lagi. Saya ingat dalam tahun 2009, 2010 gitulah. Dia datang, waktu tu saya bertugas di Masjid Negara. Dia datang dan dia bertanya kepada saya, boleh tak saya nak berbincang, nak bertanya tentang Islam. Saya duk ingat saya nak bagilah dekat orang lain sebab ingat biasanya bagi kat Abim, bagi kat siat-siat Perkim dan sebagainya sebab orang Korea kan. Tapi dia ada penterjemah lah waktu tu. Kan. Jadi waktu penterjemah tu saya duk cari-cari tak dapat nak jumpa. Tak dapat nak jumpa nombor. Lepas tu saya tanya dia, apa yang kamu nak tanya tentang Islam? Kalau aku boleh jawab, aku jawab. Kalau aku tak boleh jawab, aku akan share kepada orang lain. Lalu dia tanyalah beberapa perkara, termasuklah rukun Islam dan sebagainya, rukun iman. Saya teranglah Islam ni terdiri daripada sekian-sekian. Kita ada pillars of Islam, antara pillar of Islam sekian-sekian, antara the pillar of faith ada 6. Saya cerita sampailah masuk kepada bab akhirat. Lalu profesor ni cakap, bab akhirat. Aku nak sebut, akhirat ni kan bukan Tuhan cerita ke dalam Quran berlaku zilzal, berlaku gempa, berlaku gegak gempita atau muka bumi akan hancur dan sebagainya. Saya kata ya. Percaya tak kamu kalau aku sebenarnya datang ni nak berhujah, nak membawa hasil ciptaan aku. Saya kata ciptaan apa Prof? Dia kata dia ada satu device yang bila mana kita duduk dalam device kita boleh kita boleh eliminate ataupun kita boleh melepaskan diri daripada kiamat. Saya kata hui power orang tua ni. Ya, dia habiskan hidup dia untuk melarikan diri daripada kiamat. Itu saya kata kiamat ni benda yang tak boleh kita lari. Dia kata boleh. Sebab bila dia baca evidence kiamat tu, gempa bumi, dia baca itu kefahamannya, literal understanding dia daripada ayat-ayat Allah SWT. Dia faham bahawasanya kiamat tu akan jadi macam tu. Dia tak tahu perubahan masa zaman realm tu, dia tak sedar. So saya kata macam ni lah Prof. Kita duk hujah pakai hujah lah. Kali saya kata kat dia, Prof macam ni lah, saya nak tanya, boleh tak kamu menahan diri kamu sendiri daripada jadi tua? Dan kamu tahan diri kamu daripada sakit. Bila kamu nak demam, kamu tahan diri. Maknanya kamu lari daripada demam tu. Boleh tak? Dia kata, tak boleh lah. Itu nature. Dia kata itu nature. Dan apa maksud kamu nature? Manusia nature, secara nature-nya akan jadi tua, akan mati. Lepas mati, dia akan reincarnate. Jadi orang lain pula. Kehidupannya akan bersambung kat badan orang lain. Ini semua jenis-jenis sama jugalah, banyak baca buku Marvel kan. Banyak baca cerita-cerita Doctor Strange, Marvel dan sebagainya. Pindah-pindah pula. Boleh pindah pula hidup kan. Ada setengah-setengah pula kata kita boleh pindah. Ada pula roh orang ni duduk masuk pula
pergi duduk masuk lah, itu bukan roh, itu hantu raya. Hantu raya yang boleh duk pindah badan orang ni, masuk pergi ni. Itu dalam perbahasan ilmu sihir, dia tahu lah ilmu sihir, ilmu-ilmu yang gaib ni. Jadi ceritanya dia nak sebut macam tu. Saya kata tak, that is the phase of life. Kalau saya cubit Prof sekarang, Prof sakit tak? Sakit. Sakit tu lah. Sakit tu boleh lari tak? Saya kata. Dia kata tak boleh. Tua boleh lari tak? Tak boleh. Bila tak boleh lari pada tua, tak boleh lari pada sakit, tak boleh lari daripada kalau saya tampar Prof sekarang, geram saya, waktu tu muda lagi kan. Aku penampar kau rasa-rasa beleping kat muka kan. Belum kena penampar Ustaz Bakru lagi. Mujur Abang Muswadi kita 6 bulan je. Kalau lebih pada 6 bulan mungkin berasa dah nampak. Gua-gua pagi-pagi ni sahabat-sahabat. Jadi ceritanya tak boleh. Jadi kita ni, lepas tu dia kata tak boleh lah. So kalau tak boleh, tak payahlah pergi present kat UM, tak payah balik je lah Korea, saya kata. Balik je lah Korea. Sebab apa? Sebab tak boleh. You can never evade yourself. Tak boleh. You can never save yourself from being old, from getting sick. Tak boleh. Okay? Kamu tak boleh halang benda tu. Kesakitan itu. Itu adalah satu fitrah Allah, satu fitrah Allah, kejadian yang Allah Ta'ala telah tentukan, memang itulah yang akan berlaku. We have to go that phase, we have to maknanya kita kena lalu, kita kena jalan. Fasa itu mesti berjalan. Yang hidup mesti akan mati. Yang mati, matilah. Dia akan pergi ke alam yang lain, namanya alam barzah, alam penantian, sehinggalah berlakunya kiamat. Maka itu adalah fasa-fasa dalam kehidupan manusia. Saya rasa profesor itu pun dah meninggal juga kot. Barangkali sebab masa dia datang tu memang dia pun dah tua, dah rambut dah semua beruban dah. Jadi penat dia, kesian dia, fikir nak lari daripada kiamat lah, kali mati juga. Jadi nak buat macam mana? Jadi baru dia tahulah. Baik, kita masuk kepada perbincangan ayat yang pertama. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan amma yatasaalun anin naba'il azim. Tentang apakah yang mereka saling bertanya-tanya. Amma ni terhasil daripada dua perkataan, an wa ma. Okey, an wa ma, ma al-istifham, ma istifham, ma pertanyaan. Sesuatu ma apa? Tentang apa? Tentang apa? Bila disambung an dengan ma, dia jadi amma yatasaalun. Mereka itu yatasaalun. Manhum, siapakah mereka yang bertanya-tanya itu? Menurut Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim, yang sebagaimana direkodkan daripada Al-Hasan Al-Basri, ayat ini turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi dilantik menjadi rasul. Bila Nabi dilantik menjadi rasul, antara perkara yang Nabi SAW akan sebut cerita dekat orang adalah tentang hari kiamat. Itu memang risalah nubuwah, ya. Itu memang dia punya message. The message of the messenger is to brief people, is to enlighten and also to acknowledge tentang kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Ini akan ada akhirat. So, orang Quraisy ni bertanya-tanya, mereka tanya-tanya, betul lah. Betul ke apa benda? Apa berita yang Nabi nak bawa ni? Anin naba'il azim. An-naba' maksudnya tentang an-naba'. An-naba' itu adalah berita. Al-azim, besar, satu benda yang besar. An-naba', setengah-setengah ulama' dia meriwayatkan, dia menafsirkan an-naba' itu adalah berita kenabian. Itu berita yang pertama. Ada yang kata berita tentang peristiwa yang penting. Berita penting adalah berita yang boleh menggetarkan jiwa, yang boleh menimbulkan perselisihan. Maknanya benda tu telah menimbulkan tanda tanya. Contoh kan, bila kita dengar satu orang yang masyhur lah, tiba-tiba kita dengar ada satu berita salah laku. Sebab tu nama, kalau berita ni, dulu kita tak apa suka nak tengok berita TV3 ke TV1 ke, sebab apa? Sebab tak ada pun berita. Apa maksud berita tu? Maknanya tak ada sesuatu yang penting untuk direportkan, untuk dilaporkan. Sebab berita, bila kita sebut nama kata berita tu, dia mesti sesuatu yang penting. Dia tak kata berita, contohnya berita hari ini, Datuk Rizwan makan pagi di Taman Tun. Itu bukan berita. Itu kan, ataupun kumpulan An-Nadi Semak K berkumpul dan makan pagi di Semak K sebagai mengenang sekolah lama mereka, tempat
jatuh lagi dia kenang, apatah lagi tempat ikan jaket dan juga Sotong and the Super Friend. Tak, itu bukan berita. That is not a news. Dia bukan satu berita. Berita ni apa? Gempa bumi berlaku di Turki dan juga Syria berukuran 8.9 skala Richter. That is a berita. So bila berita tu dia akan engage dengan emotion, dia akan engage dengan, sebab itu bila cerita tentang hari akhirat, sesuatu yang tidak pernah datang dalam kepala otak orang Quraisy pada ketika itu, dia orang akan tanya, apa benda ni? Apa benda yang Nabi cerita ni? Apa benda yang Muhammad cerita ni? Mereka itu sentiasa tidak meyakini tentang akhirat. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam suratul Mukminun ayat ke-37, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Kehidupan itu tidak lain, mereka kata, ini kata-kata orang-orang yang tidak beriman, hidup tu tak lain hanyalah kehidupan kita dekat dunia. Mereka hanya tahu the existence of this particular world. Maknanya dia hanya tahu dunia ni je. So dia nampak itu sahaja. Itu sahaja knowledge yang dia orang ada. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali kita tidak akan dibangkitkan lagi, kata mereka. Jadi selepas seorang tu meninggal dunia akan ada satu lagi masa, iaitu hari kebangkitan, Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan yang dinamakan juga sebagai hari kiamat. Dalam surah Al-Jathiyah, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu, kami menduga sahaja, kami sedikit pun tidak meyakininya. Baik, itulah berita yang besar. Kata Al-Imam Mujahid, berita yang besar itu adalah Al-Quran, dan Ibnu Katsir berkata berita itu adalah hari kebangkitan selepas daripada kematian. Okey, anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Pada berita itu mereka khilaf. Maksudnya mereka berselisih. Ar-Razi kata berita dekat sini adalah hari kiamat. Maka itulah yang pandangan yang dikatakan pandangan yang lebih tepat dalam menafsirkan apakah maksud berita tersebut. Dan ayat ini dimulakan dengan bentuk pertanyaan. Dan pendekatan ini digunakan bagi menarik tujuan pendengar. Kita dah belajar dulu, ada istifham ingkari, istifham taubihi, dia ada macam-macam jenis pertanyaan. Ada pertanyaan yang digunakan untuk memang betul-betul bertanya tentang soalan. Dia ada orang nak tanya tapi dia nak tahu. Ada orang nak tanya semata-mata nak menjatuhkan pihak yang ditanya. Ada orang bertanya semata-mata kerana nak menguji. Ada orang bertanya betul-betul ingin mengetahui. Ada orang bertanya dan pertanyaan itu bukan sesuatu yang perlu dijawab. Okey, bukan sesuatu yang perlu dijawab. Contohnya macam orang cikgu lah, cikgu tengah marah. Cikgu tengah marah, kamu nak jadi apa besar esok? Kamu nak ni? Kamu nak apa ni? Kenapa kamu buat macam ni? Soalan tu tak payah jawab. Jangan pula ada budak yang lurus, tiba-tiba dia angkat tangan, saya nak jadi polis cikgu. Memang kena penampar dengan cikgu. Ya, sebab apa? Sebab memang soalan tu bukan untuk dijawab pun. Okey. Itu cara nak tarik attention je. So Allah Ta'ala mula dengan satu pendekatan telatah, nak cerita tentang keletah dan telatah orang musyrikin yang menunjukkan betapa besarnya perkara yang mereka bincangkan. Besar perkara yang mereka bincangkan tu, tapi dia orang bincang tak ada ground. Sebab tu kalau dalam kehidupan kita, when we talk about something ataupun when we discuss about something, we have to have the common ground about something. Kena ada benda, kena ada common ataupun ground understanding. Kalau tak ada ground understanding, bincanglah setakat mana pun, dia takkan habis. Okay? Sebab tu kita kena ada. Ini semua diajar daripada insights of the Quran. Bukan straightforward ni. Bukan straightforward. Allah tak bagi tahu straightforward. Tapi bila Allah cerita tentang keletah perangai orang Quraisy, janganlah buat perangai itu dalam masyarakat kita. Buat perangai itu dalam masyarakat kita, maksudnya kita duduk bincang satu perkara yang mana benda tu memang tak boleh dibincangkan. Tak patut pun nak kena bincang. Tak sesuai pun nak bincang. Sebab tak sampai pun kadang-kadang kepada tahap dan pemikiran kita untuk mengetahui dan sampai kepada benda tu. Kadang-kadang ada benda yang memang mungkin kita bincang, okey kita nak bincang apa hari ni, tak tahu bincanglah. Bincanglah apa-apa pun. Mana boleh? Tak boleh lah. Mestilah ada perbincangan, mestilah ada satu tajuk, satu topik. Kemudian topik tu mestilah diketahui oleh orang yang berbincang. Macam mana nak bincang kalau ada pihak yang tak tahu pun apa yang nak dibincang?
Itu mustahil. Jadi ini menunjukkan bahawasanya perangai orang kafir Quraisy ini suka menghabiskan masa pada benda yang mereka tidak tahu. Sedangkan yang memberitahu perkara itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerima wahyu daripada Allah, orang yang paling dipercayai di kalangan mereka, tidak pernah menipu, sangat jujur, sangat amanah, siddiq, diberikan al-amin gelaran, tetapi mereka itu menolak sebarang berita yang sampai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi begitulah persoalan. Tuhan pun tanya macam ke akhirat nanti, Tuhan tanya limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Siapakah empunya kerajaan pada hari ini? Allah tanya, tapi makhluk senyap pada waktu tu. Semua orang senyap. Semua makhluk senyap, tak jawab. Tuhan akan jawab sendiri, lillahil wahidil qahhar. Kerajaan pada hari ini dipunyai oleh Allah yang Maha Esa, lagi Maha mengalahkan segala kuasa-kuasa yang ada. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjawab kembali keingkaran mereka. Kalla saya'lamun. Bahkan tidak, kelak mereka akan mengetahui. Thumma kalla saya'lamun. Surah ni ada kat mana yang kita belajar? Ada kan? Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun, kalla law ta'lamuna ilman yaqin. Kita surah itu kita baca dah kan? Baik, kalla. Kalla ni harfu apa? Huruf apa? Harful rada'i wal zajari wal istinkar. Maknanya bila Allah Ta'ala sebut kalla tu, maknanya bahkan tak ada. Definitely is a definite no. Dia orang memang tak tahu. Definite no satu. Yang satu lagi definitely dia orang akan tahu kemudiannya. Bila tidak wajar sama sekali mereka itu bertelagah tentang hari kiamat, tidak wajar sekali untuk mereka itu berbincang tentang hari kiamat, kerana adalah kiamat itu suatu kepastian yang tidak boleh diragukan lagi. Macam soalan profesor tadi itulah, dia ragu tentang kiamat. Orang-orang yang ingkar terhadap hari tersebut merasai balasan keingkaran mereka kelak, maka kalla ini merupakan satu ugutan dan ancaman daripada Allah Ta'ala, diulang 2 kali untuk mengecam ataupun mengancam sikap mereka yang kufur terhadap berita ataupun kebenaran hari kiamat dan mereka mendustakan. Ini adalah satu ancaman yang sangat pasti daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pindahkan topik tu. Okey, ini skill. Ini skill. Skill kalau dalam public speaking lah, ataupun dalam apa-apa kita mengajar ke atau whatever, kita tengah mengajar satu topik, tapi tiba-tiba kita sebut satu topik yang lain yang nampak macam tak ada relation, tapi sebenarnya ada correlation dengan benda yang kita cakap tadi. Okay? Kita tukar, kita skill menukar topik peringkat kebangsaan. Dia panggil gitu . Maknanya ini Allah Ta'ala ajar. Dia ajar dalam teknik-teknik ayat Al-Quran. Supaya kita ni, bila kita baca Quran, okay, dia ada macam-macam. Dia ada sekejap macam ni. Quran tak fokus lah. No. Quran sebenarnya fokus. Dan apa yang Allah Ta'ala nak bagi tahu ni, ini adalah funnel. Macam mana nak funnel idea supaya engkau faham yang akhirat ni memang wujud. So I will give you example. I will give you proof that akhirat ni akan wujud. Okay? Macam mana fasa tu, that phase tu, apa yang berlaku tu akan membuktikan kebenaran akhirat. So Allah tukar. Mula Allah nak cerita tentang mereka akan tahu. Mereka akan tahu. Alam. Ni persoalan balik. Tuhan kata, tidakkah? Tidakkah? Alam naj'alil arda mihada. Tidakkah kami menjadikan bumi ini sebagai hamparan? Dalam suratul Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Apa maksud mihada? Mahdan ni sesuatu yang dihamparkan. Wal jibala autada, dan gunung ganang itu sebagai pasak. Sebab tu tak boleh kacau. Gunung ganang memang tak boleh kacau. Kat sini memang ada pakar-pakar guru, cikgu geografi kita ada ramai. Maknanya ini adalah satu benda yang memang Tuhan sebut. Bila pasak, sesuatu yang menjadi pasak, dia tak boleh buang benda tu. Dia kalau buang benda tu, dia rosak. Okay? So ini Allah Ta'ala cerita. Orang mengkaji dari sudut
dari sudut engineering, dari sudut geografi, dari sudut macam-macam, fizik dan seumpamanya, berdasarkan kepada apa yang evidence yang Allah Ta'ala letak dalam Al-Quran. Alam naj'alil arda mihada. Kenapa bumi ini dijadikan sebagai hamparan? Apa maksud hamparan? Kalau kita letak satu hamparan dekat atas, okey, kat atas tanah, kita letak hamparan. Dalam ayat tadi dalam surah Baqarah Allah kata apa? Firasha, macam permaidani. Allah Ta'ala jadikan bumi ini sebagai firasha. Was-samaa bina'a, dan langit-langit itu sebagai binaan-binaan. Kenapa? Bila kita hampar sesuatu atas tanah, apa kita panggil apa? Apa reaksi kita? Kan? Contohnya kita pergi satu tempat, tiba-tiba kita hampar tikar ataupun hampar toto ke, hampar tikar ke, whatever ke. Biasanya orang akan buat apa? Orang akan biar ketika tu tengok aja. Tak. Basically orang akan buat apa? Orang akan terjun ke tikar tu, akan baring-baring, akan rehat-rehat. Betul tak? Jadi function bumi tu memang untuk manusia melata atas dia. You nak buat kerja apa, you boleh buat atas bumi. It's easier to do it on earth rather than to do it higher above. Sebab dekat langit, dekat kawasan langit, kawasan udara tu, kita kena guna mekanisme yang macam-macam untuk kita duduk dekat atas tu. Naik kapal terbang kan? Apa nama tu, tak ada ke pilot kita kat sini. Bila naik kapal terbang, apa benda, benda-benda sains yang kita kena guna dengan terasnya, dengan apa nama tu, macam-macam lah. Ada tujahan lah, ada daya atas, daya bawah, tujahan atas sebagainya untuk mengekalkan kita dekat ruang udara. Dipelajari daripada apa nama tu, anatomi seekor burung. Jadi benda tu nak kekal bukan main susah. Tapi Allah Ta'ala jadikan kita duduk atas muka bumi. Kita ni bukan ada sayap boleh terbang. Okay? Jadi memang itulah alam naj'alil arda mihada. Tidakkah kamu perasan bahawasanya kami jadikan bumi ini sebagai hamparan? Ini tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana dijadikan begitu? Ada yang flat, ada yang melengkung, ada yang macam-macam. Tanahnya berbeza-beza. Ada satu tempat kat mana tah dia panggil Yellow River, Black Sea, Black apa nama tu, Black pantai berpantai orang putih, tak ingat lah, tiba-tiba lah tak ingat. Beach, Black Beach and also Blue Sea. Ada satu tempat tu dekat mana saya tak ingat. Dia sungai tu color kuning, tanah pantai dia warna hitam dan laut dia color biru. Subhanallah. Kan? Jadi bila kita tengok warna tanah pun berbeza. Siapa yang buat benda ni? Kalau manusia, can you create something like this? Boleh tak kamu buat benda? Contoh kita berada dalam satu benua yang besar dalam dunia ini, tapi ada tempat yang panas, ada tempat yang sejuk. Bila pergi kat kutub utara, kutub selatan, sejuk ya Rabbi. Kan? Lepas tu keadaan matahari pula berbeza. Pergi pula dekat Arab Saudi dengan negara-negara Teluk sebagainya, negara-negara Arab, panasnya bukan main. Pergi pula dekat negara ni, lain pula klimatnya. Masuk dekat Khatul Istiwa kita pula. Kalau kita tengok Khatul Istiwa tu, lain tu kan sama je apa nama tu, lain apa nama Khatul Istiwa tu. Tapi kenapa dekat Arab Saudi dia tak jadi macam tu? Kan? Sebab kita tengok ini adalah kehebatan Allah Ta'ala menjadikan atas muka bumi ni tanda-tanda kekuasaan Allah. Okay? Sebab kamu, bumi ni tempat kamu tinggal, tempat kamu pijak, tempat kamu hidup di atas permukaan, dan apakah semua ini akan terjadi tanpa kekuasaan Allah Ta'ala. Dan gunung ganang itu sebagai pasak. Wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan di antara kamu pasangan-pasangan. Sebab itu dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menjadikan di kalangan kamu pasangan lelaki perempuan agar lahir perasaan cinta, kasih sayang untuk membantu antara satu sama lain demi meneruskan legasi kemanusiaan atas muka bumi ini. Dan itulah tanda-tanda kebesaran Allah. Lelaki
suka kepada perempuan. Perempuan suka kepada lelaki. Lelaki suka kepada lelaki, perempuan suka kepada perempuan. Ini langgar fitrah. Tapi dia orang berhujah, oh, Allah dah jadikan kita macam ni. Salahkan Tuhan pula. Yang transgender pula, saya terperangkap di dalam badan lelaki. Saya sebenarnya perempuan. Yang lelaki pula, yang perempuan pula, saya sebenarnya jantan. Terperangkap dia dalam badan perempuan. Ni semua pelik-pelik semua ni. Ini semua ni. Sehingga Nabi Lut alaihi salam bila berhadapan dengan kes pertama dalam kehidupan mereka tentang LGBTQ ni, saya tak nak cerita ni, apa Ustaz Izwan memang dia pakar lah bab ni. Jadi benda tu adalah tanda kekuasaan Allah. Jadi apabila dia melanggar sunnatullah, melanggar syariatullah, dua benda dia langgar, sunnatullah dengan syariatullah, maka perkara ni akan mendatangkan satu keburukan yang sangat besar atas muka bumi. Benda buruknya lebih besar. Jadi dalam ayat yang kita kata surah Ar-Rum ayat 21 tu, wa min ayatihi, dalam tanda-tanda kebesaran Allah menjadikan kita ni ada lelaki dan perempuan berpasang-pasangan daripada jenis kamu sendiri, maknanya manusia, litaskunu ilaiha, pertama sekali sakinah, untuk kita rasa tenang tentera. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikan kepada kamu mawaddah dan rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Ayat bagi orang yang nak fikir. Sebab apa? Sebab itu adalah macam mana ada perasaan al-wuddu war-rahmah. Ada perasaan sayang, tengok belah. Bila benda tu dah tak ada dalam sebuah perkahwinan, maka dia perlu dinilai semula. Nilai semula. Apakah ada elemen sakinah, elemen ketenangan? Tengok balik. Apa yang tenang dalam rumah tangga aku? Dah tak ada, kena cari balik maksud. Lagu Ramli Sarip, andai kasturi hilang harum, mawar hilang kuntum. Maknanya kasturi itu hilang dah dia punya keharuman dia, mawar tu hilang kuntum dia. Sebab apa? Hilang nilai. Maksud lagu tu nak bagi tahu kita nilai, maknanya value, the value of kehidupan berumah tangga, sakinah. Cari benda tu. Kalau tak ada, cari balik. Kalau dah hilang. Mawaddah nombor 2, apa kasih sayang yang telah diberikan oleh suami, diberikan oleh isteri, kalau bergaduh cari balik. Rahmah, apa yang rahmatnya suami ni? Rahmat ke? Lahanat ke? Minta maaf bahasa kan? Tak tahu. Kita cari balik apa maksud-maksud itu dalam rumah tangga kita, supaya kita tentukan balik, boleh tentukan balik, tengok balik dan sebagainya. Ini kaedah Al-Quran, tapi kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah. Macam mana seorang manusia yang dua orang dia kenal, dan macam mana perkenalan tu boleh berlaku, how chemistry tu ada di kalangan suami isteri. Jadi semua benda ni manusia kontrol ke? Tak. Itu tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala jadikan manusia itu mampu untuk bertindak sedemikian. Baik. Kemudian waja'alna naumakum subata waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Okey, saya kira sampai ayat ke-11 kot yang kita sempat pada hari ini, iaitu kami jadikan malam itu sebagai subat, iaitulah malam itu sebagai istirahat, dan waktu malam itu sebagai pakaian untukmu, dan hari waktu siang itu sebagai proses mencari sara hidup. Waktu cari sara hidup. Okey. Ini adalah default setting. Kita panggil default setting Allah SWT. Maksudnya malam memang untuk tidur. Tapi ustaz, kami kerja shift, doktor kerja shift, semua. Tak apa yang tu, itu cerita lain. Tapi default setting, cerita default setting dulu. Default setting Sebab apa malam tu disebut subat? Apa maksud as-subat? Sebab tidur boleh memperbaharui, regenerate kita punya sel. Ini semua sembang pasal sains. Dr. Rizal Abu Bakar, dia buat kajian, dia memang pakar mengkaji bahagian otak dan juga ni. Dia buat satu kajian dia kalau tak salah dipakai di NASA, tentang kualiti tidur. Orang yang tidur selepas Isya, habis Isya, bukan tidur sebelum sembahyang Isya, tidur lepas Isya. Tidur lepas waktu Isya, sebelum pukul 12.30 malam, kualiti tidurnya 1 jam bersamaan 2 jam. Okay. Kemudian daripada pukul 12 sampai pagi, sampai pukul 6 sampai subuh,
kualiti tidur 1 jam bersamaan 1 jam. Lepas daripada subuh, kualiti tidur sejam, dia punya nilai kualiti dia setengah jam. Okay. Sebab tu kalau kita tidur lepas subuh, kita puasa-puasa bangun-bangun, pukul 11 dah. Ya, sebab tak sedar kan. Tapi kalau kita tidur awal, malam, dia punya kualiti tu 2 jam. 2 jam. Contohnya kita tidur pukul 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12. Kalilah 3 tu kali 2, dah dapat 6 jam quality sleep. Tapi quality sleep kena macam mana? Istilah subat dulu, malam orang dulu-dulu, meaning tak ada lampu. So kita kalau nak memang betul-betul tidur yang memang confirm padu punya, lampu takkan ada langsung, takkan ada emission from handphone dan sebagainya, semua kena tutup. Ada setengah doktor kata kena tutup wifi, rumah pun kena tutup wifi waktu tidur. Okay. Lepas tu nak yang ni nak kena ni, tutup bagi dia gelap. Bagi dia gelap, so tak ada emission yang berlaku. Dan kalau nak pasang alarm pun dialah alarm. Tapi percayalah, setengah-setengah orang kata, ni setengah-setengah pengkaji kata, bukan orang biasa-biasa, memang pengkaji bahagian tidur. Bila saya baca jurnal-jurnal dia orang, maknanya benda tu memberi satu ni. Kalau dia ada self clock, kita akan ada self clock. Kita akan mudah untuk mengikut biological clock kita. Sebab tu pergi mana-mana pun kat atas muka bumi ni, betul lah ada istilah jet lag tu, memang akan ada lah. Tapi macam mana kita boleh adapt, sebab suasana tu. Malam tu memang Allah Ta'ala create untuk jadikan rehat untuk manusia. So dapatkan subat. Dan pakaian, maksudnya seolah-olah macam pakaian yang melindungi kita pada waktu malam. Kelengkapan menyelubungi tubuh dan penglihatan zahir. Kalaulah pakaian itu melindungi manusia daripada terkena panas dan sejuk, begitulah malam yang jadi pelindung kepada manusia yang nak buat sesuatu tak dapat nak dibuat pada waktu siang, dia nak buat waktu malam tak boleh nak buat. Okay. Ada yang kadang-kadang tak dapat dia nak buat waktu siang, waktu malam dia boleh buat. Ada yang begitu. Keadaan manusia berbeza. Okay. Orang yang berjuang, merencana, orang yang berjihad, merencana jihad dia, strategi pada waktu malam. Dan kami jadikan siang untuk mencari sara hidup. Allah jadi waktu siang itu cerah terang supaya orang boleh nampak apa benda berlaku atas muka bumi, orang boleh cari. Kalau dekat Pakistan dulu zaman almarhum ayahanda saya belajar tu, dia kata mereka akan mula kerja waktu mereka boleh nampak barang tu. Buka mata nampak barang dia orang akan start buat kerja sampailah barang yang dia orang pegang tu tak nampak. Yang ni waktu malam dengan tak ada lampu lah maksudnya. Okey. Jadi inilah default setting yang Allah Ta'ala bagikan kepada kita sebagaimana yang telah dijelaskan menerusi ayat-ayatnya yang hebat, dan itulah sunnatullah dan syariatullah yang sentiasa berjalan dan mengiringi dunia ini sehingga akhirnya kita akan melalui fasa-fasa dalam kehidupan ini dan meneruskan fasa-fasa kehidupan yang lain di alam-alam yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Sekadar itu kita sempat untuk ayat ke-11. InsyaAllah kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Ahmad Husni. Hari ini kita bersama-sama lah mendengar kupasan surah An-Naba daripada ayat 1 hingga 11. Dipersilakan para guru, insyaAllah sahabat-sahabat sekalian untuk bertanyakan soalan atau ada yang nak menambah ke yang Ustaz sebutkan tadi tu dekat Iceland tu. Iceland Betul Iceland ke Greenland? Iceland. Tuti Suyanti dia tahu tu sebab dia yang bagi. Tuti dia selalu pergi Iceland, masya-Allah. Masya-Allah. Silakan Cikgu Hashimah, insya-Allah kita punya penyoal utama. Tak korang semua bagi kat Cikgu Hashimah je. Itulah. Jadi bukan, saya nak bagi peluang pada yang lain dulu tanya. Cikgu memeriahkan. Ramai tu tengok. Cuma satu je Ustaz, saya memang dalam fikiran saya fikir-fikirlah kan selalu kan kita ada dalam saya dalam Al-Quran ke ada menyatakan bahawa kita ada di alam roh dulu sebelum kita
diutuskan lah. Jadi kita ada buat perjanjian dengan Allah. Kita ada syahadah dengan Allah. Jadi saya nak tanya, adakah benda itu apa nak kata satu yang memang ada, ataupun sebenarnya itu hanya satu kiasan saja. Dan okey, perjanjian tu kalau kata syahadah tu adakah tidak berlaku, ada tidak di antara yang ketika itu tidak berlakunya syahadah? Maksudnya dia tetap di wujud, dia lahir dalam ni ke dunia, tapi dia tidak bersyahadah. Dan adakah itu orang-orang itu yang tergolong dalam orang-orang kafir? Sedangkan kita ni alhamdulillah, sebab kita Islam kita adalah dari segi apa, kita memang dah Islam, lahir Islam. Ya, jadi itulah nak minta sikit pandangan Ustaz, sebab bila dalam Al-Quran kan banyak berkaitan dengan hari kiamat, hari akhirat ni memang berulang-ulang kali Ustaz kan, dalam banyak surah berulang-ulang kali disebut orang kafir akan menerima azab yang begitu pedih dan cerita bagaimana keadaannya dan akan kekal di sana. Jadi itulah benda kiamat yang kekal. Jadi maknanya kalau dia memang dilahirkan kafir dan dia tidak ada dapat macam katakan dia tidak ada sedikit pun memperoleh maklumat berkaitan dengan Islam, katakan dia berada di benua mana pun, memang tak ada sampai kat situ. Jadi bagaimana keadaannya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Soalan Cikgu Hashimah ni memang soalan taraf tesis sebenarnya. Allah. Tak adalah Ustaz. Dia bermain-main dalam fikiran saya kadang-kadang. Okey. Faham. Pertama sekali bila kita sebut tentang sama macam saya suka sebut tadi, baru ni saya pergi satu kursus, satu talk lah yang disampaikan oleh Sheikh Nuruddin Limo, seorang scholar yang prominent scholar, one of the prominent scholar sekarang ni di dunia Islam, berasal dari Nigeria, dan beliau sama-sama dengan Sheikh Abdul Jasir, Dr. Jasir Audah, dalam misi mereka untuk memberikan kefahaman yang komprehensif dan jelas terhadap Islam, menerusi maqasid syariah dan juga menerusi pemikiran yang digagaskan daripada basic usulul fiqh. Dia sebut dalam perkara-perkara dalam dunia ni, dia semua benda termasuk hukum dan sebagainya, dia ada default setting. Apa maksud default setting? Maksudnya benda tu memang macam tu dah. Dia jadi begitu. Okay, dia jadi begitu. So default setting waktu kita berada di alam arwah adalah wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Okey. Ayat ini Allah Taala sebut wa idh akhadha rabbuka min bani adam, ketika mana Allah Taala mengambil perjanjian daripada anak Adam, daripada kalangan zuriat mereka, wa ashhadahum ala anfusihim, dan mengambil syahadah, persaksian itu kalau kita sebut dari sudut default setting, saksi memang semua orang menyaksikan, termasuk kafir. Itu yang kita setengah seorang orang dia salah faham ataupun dia tak boleh nak capai, bahawasanya ini adalah basic yang berlaku, fitrah yang Allah jadikan atas diri manusia. Maknanya dia akan acknowledge yang there is ada lagi satu power yang lebih tinggi daripada dia. Sebab tu orang-orang atheist, kita kata dia orang ni memang macam melanggar fitrah tu. Atheist, LGBT, dia langgar fitrah. Dia langgar default setting tu. Sebab default setting ni sehinggakan orang kafir Quraisy yang tegar penyembah berhala tu pun, bila ditanya siapa yang mencipta, siapa yang mentadbir bumi, dia akan kata Allah. Mereka akan kata Allah. Okay? Mereka tahu Abdul Muttalib, Tok Nabi SAW. Okay? Waktu dia berhujah dengan, kita dah belajar dengan dalam suratul Fil. Waktu dia berhujah dengan Abrahah, dia kata, kamu berurusan sendiri dengan Kaabah sebab Kaabah tu dia ada tuan dia sendiri. Itu bukan aku. Aku tuan kepada unta aku je 100 ekor yang kamu rampas tu, aku nak ambil balik. Tu kata aku yang kamu rampas siapa? Okay. Yang Kaabah ni kamu nak runtuh,
you deal with the owner. Maknanya dia orang acknowledge tu ada. Okay? Itu fitrah. Fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Kullu mauludin, hadis. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, maka ibu bapanya lah yang akan mencorakkan jadi apa semua. Itu bermaksud apa yang berlaku dekat dunia. Alhamdulillah kita jadi Islam kerana keturunan. Kita syukur bab tu. Kita pun tak tahu kalau kita ni lahir na'udzubillah min zalik daripada keturunan yang bukan Islam, apakah kita akan Islam pada hari ni. Kita pun tak tahu. Sebab tu kata Dr. Ain Al-Qarni, kun musliman ikhtiaran kama takun musliman ittiraran. Kamu jadi orang Islam secara pilihan sebagaimana orang yang mencari Islam, memilih Islam sebagai agama dia, seperti mana kamu jadi Islam kerana keturunan. Kamu lahir-lahir jadi Islam, itu macam terpaksa jadi Islam lah. Lebih kurang gitulah. Istilah je lah, terpaksa je. Bukanlah terpaksa, tapi kita duduk dalam that suasana. Kita tengok ke Natrah, cerita Natrah dulu kan. Cerita Natrah. Macam mana dia jadi Islam, sebab apa? Duduk dalam condition orang Islam. Dia duduk dalam family yang Muslim, maka dia terdidik, terbina, maka dia tu Islam lah dia tu. Kan? Islam lah dia tu. Maka persoalannya, orang yang sampai kepada dia kebenaran tetapi tidak menerima. Sedangkan default setting dalam otak dia, dalam fitrah dia, Allah letak dah benda tu. Default setting tu. Cuma dia tak menerima, dia tak accept. Orang yang in the state of denial. Doktor tiba-tiba cakap, saya minta maaf, saya kena bagi tahu kamu kena macam mana? Kamu ada kanser, kamu ada. Mula-mula kita akan kata, kenapa aku? Biasanya begitu. Itu adalah sesuatu yang datang daripada manusia. Perihal orang-orang yang tidak sampai kepada mereka dakwah, okey. Hal ini juga dibincangkan dalam Al-Quran, saya tak ingat dalam ayat yang mana, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut mereka yang tak sampai dakwah mereka ataupun dakwah kepada mereka tu, tak sampai urusan mereka tu, hal mereka itu akan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita tak payah nak kata, kenapa kamu tak pergi berdakwah sampai ke dalam gua? Tak. Maksudnya setengah-setengah orang suka menyalahkan lah, Bagi saya tak wajar untuk kita menyalahkan, tetapi kita kena sama-sama berbincang untuk macam mana kita nak portray Islam ni supaya dia jadi indah dan orang nak masuk Islam kerana keindahan Islam. Orang nak masuk Islam kerana melihat orang Islam yang memang begitu berkualiti kehidupan dia dan sebagainya. Tapi kita sebenarnya hari ini gagal melakukan sedemikian. Sebab apa? Sebab tengok kualiti orang Islam pun tak berapa nak berkualiti. Ya? Tengok akhlak orang Islam pun tak berapa nak berakhlak sebagaimana akhlak Islam yang sebenar. Tapi golongan-golongan yang tak sampai dakwah ni, Allah Ta'ala akan tentukan nasib mereka di akhirat. Semuanya biadillah, semuanya di bawah kuasa dan di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berhak melakukan segala-galanya dan Allah berhak untuk ni. Dan kalau kita bincang secara lebih mendalam tentang perkara ni, Maulana Asri ada bincang, apakah ahlul kitab itu juga akan sentiasa diseksa dekat ni kerana tidak menerima Islam, Yahudi dan Nasrani. Memang ada perbincangannya yang agak detail dan mendalam, yang mana kalau dibincangkan barangkali kita takut orang akan faham bahawasanya pluralism agama itu wujud. Okey. Dia ada benda-benda yang memang wajar untuk dibincangkan, ada benda-benda hanya perlu disimpan kepada ahli-ahlinya. Bukan pasal tak boleh bagi ini, tak boleh ni, karang koma. Ada benda perbincangan yang contohnya lah, kalau doktor pun dia nak terang kepada pesakit, dia tak terang semua benda. Dia akan terang benda yang family tu boleh faham je. Kan? Kecuali kat family tu ada doktor juga. So they speak the same language. Then only he can deliberate everything sampailah ke pucuk pangkat, ataupun dia mungkin boleh berbincang. Tapi kalau tak ada apa semua, yang satu ni mungkin bahagian sekian, yang satu ni dia akan cerita benda yang layman sahaja. Benda yang kata okey macam ni, sakit ni macam ni, mudah cerita, dia macam ni. Kalau ikut ilmu kedoktoran, dia ada masa 5 tahun sahaja. Ini ilmu doktor. Ilmu Allah SWT kita tak tahu. Jadi ilmu kedoktoran, tengok pada condition badan, tengok kepada kualiti badan dia, kualiti hidup dia, deterioration rate, whatever, kita kata dia ni ada 5 tahun saja.
Begitulah. Tapi dia tak boleh nak cerita sebab apa dia deterioration, selagi sel dia akan jadi macam mana, dia nak cerita benda tu orang tak faham. Okey, jadi dalam kes ni memang ada perbincangan. Betul Cikgu Hashimah. Cikgu Hashimah tanya tu sebenarnya memang perbincangan ni telah berlaku dalam kalangan ulama-ulama kita. Memang mereka telah deliberate benda ni sampai ke root, apakah orang kafir, dan termasuk dalam perbincangan usul fiqh, apakah orang kafir juga apabila diduduk dalam negara Islam ataupun negara umat Islam, dia bertanggungjawab untuk mengikuti segala arahan dan juga ketentuan, dalam beberapa ketentuan dalam agama. Contoh, bukan semualah, solat dia tak dituntut, tapi dituntut tak dia untuk bayar zakat, dituntut tak dia untuk puasa, dituntut tak dia untuk buat benda-benda yang sama dengan orang Islam. Jadi perbincangan ni memang ada, memang wujud. Untuk mereka yang tidak sampai dakwah, maka itu disebutkan hal mereka itu, nasib mereka, keadaan mereka itu tidaklah menjadi salah sesiapa, tetapi ketentuan mereka berada di tangan Allah. Wallahu a'lam. Ustaz, atas penerangan yang komprehensif sebentar tadi. So saya kira tak ada soalan yang lain ya, insyaAllah kawan-kawan, ada ke? Diorang tanya bila nak habis. Nampaknya tak ada. Ustaz, surah hari ni memang seperti Ustaz cakap tadi lah, dia ada skill tukar topik tu. Kalau kita di awal tu ada cerita tentang satu yang besar tu, Anil Naba'il Azim. Lepas tu tiba-tiba dia cerita tentang apa, kamu berpasangan, apa yang ada di bumi semua kan. Lepas tu last kali tu kan, belum sampai masanya, nanti insyaAllah bulan depan Ustaz akan ceritalah, barulah pergi ke azab-azab yang lain tu. So tu yang Ustaz kata tadi, skill tukar topik tu. So insyaAllah kita akan bertemu. Bahasa Tok Red, plot twist. Kita akan bertemu pada bulan Mac, minggu pertama insyaAllah, untuk sambungan ayat ke-12 hingga 40 insyaAllah. Jadi sebelum kita menutup majlis, insyaAllah dipersilakan kepada Ustaz untuk membacakan doa. Silakan. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la ma'ana wa la yatba'una shaqiyyan wa la matruna wa la mahruma. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا تقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين. Amin, amin, rabbal alamin. Terima kasih pada semua yang hadir pada pagi ini. InsyaAllah kita berjumpa pada bulan Mac, minggu pertama dan minggu kedua untuk kuliah subuh hari Sabtu dan hari Ahad bersama An-Nadi Smart K, insyaAllah. Marilah kita bersama-sama menyudahi kuliah subuh pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu semua. Terima kasih Ustaz, terima kasih cikgu-cikgu, terima kasih sahabat sekalian. Selamat bercuti hari Ahad. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz Tok Red dan semuanya. Assalamualaikum.